Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga ya. Ya, apa kabar? Saya harap anda uh, seronoklah menonton uh, siaran jazz, music festival jazz Ampang yang telah saya siarkan semalam ya. Jadi semalam saya tidak ada membuat sebarang ulasan politik, tetapi sebaliknya setelah dijemput ya untuk menghadiri Jazz Ampang, maka saya telah buat keputusan lah untuk membuat live di situ ya, supaya anda boleh melihat bakat-bakat yang ada dan suasana yang meriah lah, agak meriah semalam. Jadi hari ini kita kembali isu politik. Okey. Jadi saya nak mulakan dengan satu kesedaran yang sudah timbul yang berdasarkan daripada pemerhatian saya dan pihak-pihak tertentu, analisa saya pihak-pihak tertentu di media sosial ya. Tak kira lah Facebook ke WhatsApp dan sebagainya. Jadi kesedaran sudah mula timbul bahawa sudah berlaku krisis ya, lonjakan harga makanan yang teruk ya. Ini sudah dirasai oleh segenap lapisan masyarakat di kedai-kedai makan, di kedai-kedai serbaneka sudah mula dirasai. Ada yang sebenarnya kenaikan ni tidak masuk akal. Dan apabila kita melihat kepada alasan-alasan yang diberikan oleh pihak yang berkaitan seperti menteri ya, dan sebagainya dari kerajaan ya, berhubung kenaikan harga ayam dan sebagainya, ianya lagi tidak masuk akal ya. Jadi sudah ada kemarahan dan sudah ada perbandingan apa yang berlaku sekarang, iaitu krisis. Ini saya cerita krisis lonjakan harga barang. Jap lagi saya cerita krisis makanan dan kewangan. Okey. Jadi ini baru krisis lonjakan harga barang, dan lonjakan harga barang lazimnya disebabkan oleh masalah monopoli, pembekalan pengedaran bahan makanan dan kesempatan yang diambil oleh orang-orang tengah ya. Dan kita lihat kenaikan tidak berpadanan ya, tidak berpadanan dengan apa yang patut berlaku pada ketika ini ya. Kita lihat ya, sebab ada bahan-bahan makanan yang sebenarnya tak perlu naik, tapi dilihat ada pihak yang ambil kesempatan ya, memang bahan-bahan makanan tertentu naik, jadi kita pun naik ya. Dan restoran, kedai makan pula ada yang ambil kesempatan dan kadar kenaikan dia tidak masuk akal ya. Jadi prinsip yang lazimnya digunakan oleh pembekal dan kedai-kedai makan ini, jika ada kenaikan, kita tidak ingin sama-sama tanggung sebagai rakyat Malaysia yang melakukan perniagaan. Biar rakyat yang makan di kedai tanggung. Kita tidak ingin tanggung, kita tidak ingin lihat ya, kedai-kedai kita mengalami perosotan dalam pendapatan. Jadi lebih baik kita passing dekat rakyat. Okey, so ini sedang berlaku, tetapi kali ini kenaikan dia cukup tidak masuk akal, luar biasa. Dan kita kalau buat survey yang asas ya, di rantau inilah media-media lain, contohnya di Filipina, di Indonesia, di Thailand, di Singapura, kita buat survey media-media mereka, sama ada media arus perdana, media alternatif, kita tidak lihat isu kenaikan mendadak bahan makanan menjadi isu di sana. Kita tidak lihat, kita tidak akan baca. Di Malaysia, isu ni hangat diperkatakan. Dan ini bukannya satu propaganda, ini memang berlaku. Ini memang berlaku. Ya. So, ini amat membimbangkan dan terdapat ketidakrelaan lah yang boleh saya secara peribadi rumuskan.
di pihak kerajaan untuk membuat kawalan drastik, kerana ini bagi saya sudah menjadi krisis, iaitu krisis kenaikan harga barang, dan ini berlaku dalam zaman pentadbiran Barisan Nasional. Perlu saya ingatkan bahawa Perdana Menteri sendiri telah mengaku bahawa ini adalah kerajaan UMNO, dan ini memang kerajaan UMNO. Kalau kita lihat penjelasan Najib, cukuplah. Masa Muhyiddin mentadbir, dia kata itu kerajaan Perikatan Nasional, bukannya kerajaan gandingan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Sebenarnya Najib menipu, sebab memang menteri-menteri adalah dari kalangan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional, tapi dia nak menipulah petaksub dia. Dia kata ini kerajaan Perikatan Nasional dulu, sebab Perdana Menteri dia Muhyiddin. Jadi sekarang Perdana Menteri dia adalah atas pencalonan UMNO sendiri, dan ianya adalah Perdana Menteri dari UMNO. Jadi ini kerajaan UMNO, ikut logik Najib lah. Dan Ismail Sabri pun dah mengaku ini kerajaan UMNO. Dan ada pula pihak yang cuba beritahu kepada saya, tapi Menteri Kewangan bukan UMNO, dia Tengku Zafrul. Malangnya Ahmad Maslan dah mengaku Zafrul adalah ahli UMNO. Dan jangan lupa yang lantik Zafrul bukan Muhyiddin, ianya Ismail Sabri. Bila kerajaan pimpinan Muhyiddin tumbang, automatik kabinet dia tumbang, automatik semua hilang jawatan, termasuk Zafrul. Jadi bila Ismail Sabri naik kembali, Zafrul adalah lantikan di bawah pentadbiran Ismail Sabri, atas pencalonan Ismail Sabri. Jadi dia adalah menteri yang dilantik pada zaman Ismail Sabri, dan dia ahli UMNO. Jadi tak payah nak buat cerita ini adalah masalah dia tu majoriti yang terlibat dalam keputusan-keputusan penting berkaitan pengawalan harga makanan juga melibatkan menteri-menteri dan timbalan-timbalan menteri UMNO. Jabatan-jabatan yang dikaitkan sama ada secara langsung atau tidak langsung dengan UMNO, orang-orang UMNO. So bila kita lihat netizen dah kaji, malah saya lihat netizen dah sedar, selalunya bila nak dekat pilihan raya dan bila melibatkan UMNO, harga barang melonjak, dan benda ni berlaku sebelum PRU14. Dan sebelum PRU14, bila harga barang melonjak, jadi orang marah sebab kos sara hidup menggila. Tapi ramai pemimpin UMNO terpalit dengan jenayah, jadi rakyat marah. Dan kemudian bila Barisan Nasional tumbang, perkara ini tidak menjadi isu sekian lama, termasuk di bawah pentadbiran Muhyiddin Yassin. Biarpun berlaku MCO, biarpun berlaku sekatan-sekatan pergerakan, tak berlaku isu kenaikan harga barang mendadak. Tapi bila UMNO ambil alih, tiba-tiba ada masalah dengan kenaikan harga. Jadi adakah ini melibatkan ketirisan dan kepincangan dalam pentadbiran di bahagian-bahagian tertentu? Adakah ini melibatkan usaha-usaha untuk mengauk keuntungan berlebihan oleh pihak-pihak tertentu? Jadi saya rasa tak apalah, netizen pun dah nampak trend dia, kenaikan harga yang sentiasa berlaku sebelum pilihan raya dan di bawah pentadbiran UMNO, dan kemarahan sudah mula memuncak sebab ramai yang sudah terjejas teruk akibat kegagalan gerombolan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional selama ni, yang selepas berlaku langkah Sheraton. Kegagalan mereka menangani isu kesihatan, kegagalan mereka menangani isu banjir, dan kemudian berlaku kegagalan mereka dalam arena politik, percaturan tak tentu hala, hanya mementingkan diri sendiri, bercatur untuk kuasa dan kedudukan. Sebab dalam pada rakyat seksa, lebih 1 juta sama ada hilang pekerjaan atau kurang sumber pendapatan, ramai bunuh diri, tapi mereka terus bergelut untuk kuasa dan kedudukan, asyik nak ada pilihan raya. Ini menyebabkan rakyat meluat, tak mau keluar mengundi. Kemudian bila ramai tak keluar mengundi di Johor, lihat Barisan Nasional menang walaupun prestasi dia merudum. Jadi makin marah, rakyat makin marah. Dan kini dalam keadaan tersepit, perlu belanja lebih banyak untuk membeli keperluan asas. Kemudian ada pula menteri yang boleh cadangkan bela ayam. Tahu tak saudara-saudari, sebenarnya anda boleh disaman jika bela ayam dalam rumah. Cuba pergi kajilah, cuba pergi tanya pakar perundangan.
ya. Dalam keadaan tertentu boleh. Tapi adakah itu jenis penjelasan yang kita hendak daripada menteri, sedangkan kegagalan mengawal harga barang ini adalah kegagalan kerajaan? Jadi saya dipahamkan ada perbincangan dalaman, ya, melibatkan orang-orang yang sama ada dari kluster mahkamah atau berdamping dengan kluster mahkamah yang sudah cemas dengan krisis kenaikan harga barang. Jadi mereka cemas sebab jika pilihan raya tidak diadakan segera oleh Ismail Sabri, jadi kemarahan rakyat berhubung kenaikan harga barang boleh mendorong kepada undi dendam, iaitu undi kepada pihak selain dari Barisan Nasional yang memang ada berlaku pada PRU 14. Jadi untuk mengelak undi dendam, sekarang undi dendam digunakan sebagai alasan perlu ada pilihan raya secepat mungkin. Tetapi maklum, Ismail Sabri dia tidak ingin tunduk pada tekanan kluster mahkamah. Jadi dia tidak tergesa-gesa untuk bubar parlimen. Ya, kalau ikut kluster mahkamah, mereka menekan dia kalau boleh bubar sekarang. Pergi nasihat Yang di-Pertuan Agong untuk bubar sekarang. Tapi Ismail Sabri tidak ingin ditekan oleh kluster mahkamah. Jadi itulah sekarang berlaku persengketaan di antara kem Ismail Sabri dengan kluster mahkamah. Saya pun dah ceritalah persengketaan ni panjang lebar. Kalau anda nak rujuk, anda boleh pergi live-live yang lepas. Jadi so tertekanlah kluster mahkamah. Kemudian ada pula tular hari ini dan semalam satu screenshot, ya, nampak seperti screenshot dari skrin komputer. Saya pun tak tahulah, tapi gambar tu menunjukkan satu jadual. Jadi di dalam jadual itu dinyatakan bahawa parlimen akan dibubarkan pada 1 September. Kemudian dikatakan penamaan calon, tak silap saya 25 September, tak silap saya. Kemudian ditulis sana pilihan raya umum ke-15 pada 8 Oktober. Dan orang yang post mesej tu bertanya, ya, boleh siapa-siapa sahkan, ya, jadual ini. Jadi lazimnya jadual-jadual ni, lazimnya lah, yang kes yang tular ni saya tak tahu, tetapi lazimnya ianya melibatkan black ops parti yang berkaitan dari kerajaan, lazimnya. Jadi mereka akan lontar menerusi saluran-saluran yang tidak dikenali, lontar benda ni saja untuk melihat reaksi rakyat, saja untuk melihat reaksi ahli-ahli politik, saja untuk melihat reaksi parti-parti lain. Mungkin benar, mungkin tidak, tetapi mereka nak lihat reaksi sebelum mereka membuat keputusan akhir. Jadi tidak mustahil gambar yang tular tu ini sebahagian daripada perancangan black ops, tidak mustahil lah. Iaitu benda ni dirancang, memang itu yang mereka hendak, mereka lontar, kemudian mereka nak lihat reaksi. So itu satu kemungkinan, ya, itu satu kemungkinan. Maknanya akaun Twitter tu pun terlibat samalah, ya. So saya tak tahu, tapi benda ni pernah berlaku. Yang pasti di dalam kluster mahkamah turut ada, selain daripada ketakutan bahawa jika pilihan raya umum tidak diadakan boleh jadi undi dendam sebab krisis lonjakan harga barang yang gila. Selain dari itu juga ada perbincangan, ketakutan bahawa mungkin ini benar, ya, saya tak tipu, ya, mungkin idea yang telah saya lontarkan, iaitu penubuhan GPN ataupun penubuhan yang seakan-akan sama seperti GPN, iaitu melibatkan piagam rakyat, gerakan pejuang warisan, PPBM dan sebagainya, mungkin boleh direalisasikan. Dan jika ianya direalisasikan, ianya akan jadi ancaman besar kepada UMNO. Silap-silap GPN boleh menang pilihan raya. Percayalah, ada pihak tertentu dari kalangan kem kluster mahkamah, ya. Mengapa saya kata kem kluster mahkamah?
kerana kem kluster mahkamah melibatkan kluster mahkamah dan orang-orang lain, pemimpin-pemimpin lain yang dikira sebagai penyokong kluster mahkamah. Jadi itulah yang saya maksudkan kem kluster mahkamah. Benda ini ada dibincangkan, termasuk Rakyat Council yang saya cadangkan. Jika berjaya, contohnya ada Rakyat Council ditubuhkan sebagai barisan penasihat yang menasihati gabungan parti-parti dan kumpulan bukan parti, iaitu Piagam Rakyat, ya, silap-silap boleh menang pilihan raya. Mereka takut. Ini lagi satu perkara yang dibincangkan mengapa perlu ada pilihan raya awal. Jadi anda boleh lihat rasional di sebalik cadangan saya ni bukan saja saya petik dan lontar. Ianya logik, dan bila mereka dengar, mereka mula mengesyaki Regi ni ditugaskan ke oleh pihak tertentu untuk lontar benda ni untuk lihat reaksi. Ya, sebenarnya tak. Ya, ini cadangan 100% dari saya, tetapi maklumlah mereka kata Regi ni mungkin ditugaskan untuk lontar benda ni untuk lihat reaksi. Ya. Jadi ini menunjukkan memang benar. Ya, ramai meluat tidak keluar mengundi. Barisan Nasional di Johor menang hanya kerana terlalu ramai, hampir 50% tidak keluar mengundi. Jadi bila lebih 50%, hampir 50% pengundi pendaftar tidak keluar mengundi, jadi Barisan Nasional menang dengan mudah 2/3. Walaupun sebenarnya kalau dikira lebih 75% pengundi pendaftar tidak memilih Barisan Nasional, dan kalau kita lihat perolehan undi Barisan Nasional, sebenarnya prestasi dia merosot. Dalam keadaan prestasi dia merosot, dalam keadaan lebih 75% pengundi berdaftar tak memilih Barisan Nasional, dia boleh menang 2/3. Maknanya hampir 50% yang tak keluar tu, ini adalah saham kepada parti-parti alternatif. Dan jika berjaya, ya, rancangan yang saya cadangkan itu jika berjaya direalisasikan, Barisan Nasional memang sedar dan akur bahawa jika ramai pengundi berjaya dikerah untuk keluar mengundi, ianya boleh memihak kepada parti-parti alternatif. Jika formula mereka betul, mereka takut. Dan nama Tun M dalam perbincangan itu ada disebut. Jika mereka semua bersatu bawah Tun M, ianya menjadi ancaman besar. Ianya disebut. Juga disebut adalah jika memang berlaku The Rakyat Council, iaitu gandengan penasihat-penasihat yang turut melibatkan tokoh negarawan seperti Tun M dan Tengku Razali Hamzah. Ya, ini akan menjadi satu tamparan kencang. Ini memang ada dibincangkan. So, jangan pandang remeh benda tu. Ya. Tetapi apa pun, saya tetap dengan saranan bahawa PRU 15 tidak sesuai diadakan sekarang, dan sebolehnya diadakan darurat politik dan ditubuhkan sama ada Mageran atau Majlis Pemulihan Negara versi Tun Dr. Mahathir Mohamad, ataupun The Rakyat Council atau majlis-majlis yang sesuai untuk mentadbir urus negara. Jadi itu sahaja pencerahan saya. Jika anda ada soalan, anda boleh mula bertanya soalan. Sementara menunggu soalan, saya akan jelaskan satu perkara lagi. Saya setuju dengan kenyataan Tengku Razali Hamzah bahawa ringgit Malaysia boleh menurun sehingga RM5.50 kepada $1 sebelum hujung tahun. Saya setuju, sebab ini sejajar dengan perbincangan saya selama ni dengan beberapa pakar kewangan, termasuk daripada 2-3 bank. Ya, daripada 2-3 bank. Saya memang kerap berjumpa dengan pihak-pihak yang berkaitan untuk mendapatkan maklumat dan nasihat. Ya, bukan saya suka war-warkan, tapi saya kerap berjumpa, dan ini memang secara konsisten telah diberitahu kepada saya. Dan Tengku Razali Hamzah, latar belakang perbankan kewangan dia cukup kuat. Ya, dan saya juga sebenarnya masih ingat, ya, memang Tengku hari itu dia beritahu dalam media, kan, dia beritahu bahawa macam Singapura, stok bekalan makanan dia sampai 6 tahun. Kita di Malaysia hanya 2 bulan boleh jadi krisis makanan. Sebenarnya benda ni bukan Tengku lontar macam tu je. Dalam satu perjumpaan yang saya adakan secara peribadi dengan beliau ada sebut, tapi saya tak bongkar sebab itu peribadi.
peribadi, tetapi memandangkan Tengku sudah pun memberitahu perkara ini dan ini dilaporkan oleh media. Jadi saya nak jelaskan, memang pernah diberitahu kepada saya benda ni oleh Tengku, dan setelah itu saya pun berjumpa dengan pihak yang berkaitan untuk mendapatkan reaksi. Bukannya saya beritahu ini yang Tengku kata, tak. Saya cuma bertanya, adakah kita akan menghadapi krisis makanan? Jadi banyak pihak yang saya tanya yang berkaitan, dan respon yang saya dapat agak negatif. Maknanya boleh terjadi ya. Jadi inilah masalahnya dengan kerajaan gagal. Sebab bila ada gerombolan yang ditubuhkan menerusi pengkhianatan, menerusi pintu belakang atas dasar sogokan dan kuasa dan kedudukan, terpaksa ya. Sebab kalau tak sogok kuasa dan kedudukan, dia majoriti rapuh, jadi dia tidak boleh bertahan ya, dia terpaksa. Jadi kerajaan akan gagal kerana pemberian kuasa dan kedudukan bukan perpadanan biasanya dengan kelayakan dan sebagainya. Dan juga puak yang bersekutu tu bersekutu atas dasar pengkhianatan, bersekutu atas dasar kuasa dan kedudukan, bukan bersekutu atas dasar persaudaraan. Dan kita lihat di dalam kerajaan memang ada 3 puak yang bersengketa, bercakaran tak tentu hala. Bila ada pilihan raya, negeri kadang-kadang bertanding menentang satu sama lain. Jadi dalam situasi ini, kerajaan tidak boleh berfungsi sepenuhnya untuk menangani masalah-masalah rakyat, untuk memberi penekanan kepada isu rakyat. Dan kegagalan-kegagalan inilah yang telah menyebabkan kemudaratan ekonomi, kemudaratan kewangan, kemudaratan bekalan makanan dan krisis kelonjakan harga makanan. Jadi akhirnya kamu dengan saya yang seksa. Dan ini adalah takdir di mana semakin kita dekat pilihan raya, semakin buka mata rakyat dan dapat melihat dengan sendiri apa yang berlaku di bawah pentadbiran Barisan Nasional. Dan Barisan Nasional beria-ia hendak adakan pilihan raya negeri Johor, beria-ia hendak adakan pilihan raya negeri Melaka, tetapi hari ini sudah mula berlaku krisis politik. Kerajaan negeri Melaka dan juga negeri Johor sudah mula bergelut jawatan menteri besar. Jadi tengok, mereka nak pilihan raya, kononnya nak bawa balik kestabilan, tetapi tak stabil balik. Jadi pilihan raya terbukti bukan jawapannya. Bukan hanya pilihan raya gagal kerana hari ini pihak yang menang bukannya menang disebabkan mandat sebenar rakyat. Ya, dari satu sudut secara perlembagaan memang pilihan raya dilakukan dengan cara betul. Tapi dari segi moral sebenarnya pilihan raya Johor gagal. Kita lihat saja Johor. BN menang 2/3 walaupun prestasinya merosot sebab hampir 50% tak keluar dan lebih 75% pengundi berdaftar tak pilih BN. Jadi sistem pilihan raya telah gagal untuk menyuarakan mandat sebenar rakyat. Maknanya majoriti 2/3 itu bukan mandat sebenar rakyat. Dan inilah hasilnya. Kerajaan sekarang tak stabil sebab bergelut dalaman dia. Di Melaka pun sama. Jadi dari sudut itu pilihan raya pun dah gagal. Sebab itu kita tak bersedia untuk pilihan raya. Jika diadakan PRU 15, kita akan terus seksa sehingga PRU 16 untuk 5 tahun. Jadi tuanku yang di Pertuan Agong akan menjadi agung yang paling disukai ramai dalam sejarah tanah air jika dilakukan demi rakyat satu darurat politik dan dipindahkan kuasa tadbir urus kepada satu majlis berjiwa rakyat, sama ada Majlis Pemulihan Negara versi Tun Dr. Mahathir Mohamad, ya, versi sebenar, bukan yang hijack, depa hijack, Muhyiddin hijack, Ismail Sabri hijack, kemudian buat rentak depa lagi disogok jawatan kuasa dan kedudukan, bukan tu. Versi Tun Dr. Mahathir Mohamad ataupun The Rakyat's Council ataupun Mageran dan sebagainya, ya, demi rakyat, ya. Sebab masalah ni tidak akan berakhir dalam tempoh 5 tahun akan datang, tidak akan berakhir jika diadakan PRU sekarang, ya. Jadi jika ada soalan, anda boleh bertanya sekarang. Sofian Nordin, sekiranya tidak dilakukan sesuatu yang drastik, negara kita akan terus dirundung kemudaratan ekonomi dan kewangan dan kita betul Sofian.
Faizal Zal, perpecahan betul ke Najib dah kahwin kedua? Kalau ada pengetahuan lah. Tak, saya tak ada pengetahuan. Saya cuma hari tu ada mengucapkan selamat pengantin baru kepada Najib seandainya betul beliau telah berkahwin. Sebab tapi dia pun tak nak komen, jadi saya pun tak tahulah. Ya, terima kasih Faizal Zal. John, betul boleh kena saman kalau beli ayam di kawasan kejiranan? Maybe kawasan kampung lebih sesuai. Yes, boleh, especially jika ada komplain. Ya. Terima kasih AB Halim. Maliki Mikhail, BN sengaja lakukan ini semua nak tunjukkan ketidakstabilan dalam negara. Ini satu cara untuk bubarkan parlimen. Okay, that is an opinion. Ada lagi satu pendapat yang mengatakan dia sengaja melakukan semua ini supaya rakyat lebih meluat, supaya tidak keluar mengundi. Kerana lebih kurang keluar mengundi, lebih tinggi kemungkinan BN menang. Ini lagi satu pendapat yang telah diberitahu kepada saya. Yang kirim salam semua, salam kembali. Ada apa-apa soalan boleh bertanya sekarang. Jika tidak, kita akhiri live ni. Okey, itu sahaja ya. Jadi sekali lagi, jika anda masih belum menonton, ya, sepatutnya hari ini saya buat pendedahan bahagian ketiga, tetapi nampaknya isu harga makanan ni saya terpaksa sentuh dulu, ya. Kalau tidak, buat bahagian ketiga pencerahan saya, pendedahan saya berhubung dengan perjalanan perjuangan saya, ya. Jadi itu saya akan tangguh mungkin esok, lusa, bila sesuai. Dan bagi bahagian pertama, kedua, anda boleh rujuk YouTube Reggae Siri Taudin. Dan sekiranya anda peminat muzik, anda boleh scroll ke bawah, anda akan lihat, ya, festival jazz malam, di mana saya telah membuat rakaman live semalam, ya. Saya tahu ramai di sini lebih minat politik, tetapi tak apalah, ya, saya dah berada di sana, jadi saya buat rakaman. Itu sahajalah untuk hari ini, ya. Kita hari-hari berdoa agar negara kita boleh diselamatkan daripada kemusnahan yang sedang dibawa oleh gerombolan-gerombolan politik ini, yang hanya memikirkan diri mereka, ya, yang memudaratkan rakyat. Kita cuma boleh berdoa sahaja agar sesuatu dilakukan demi rakyat. Abdul Jalil Abdul Rahman, hujah mengatakan pilihan raya dapat menstabilkan politik tidak benar jika kita merujuk kepada PRN Johor dan PRN Melaka. Begitulah, betul, begitulah. Inilah natijahnya bila diadakan pilihan raya atas dasar sogokan kuasa dan kedudukan, atas sebab-sebab yang salah, dan bila terlalu ramai tidak ingin keluar mengundi, akhirnya kerajaan yang anda dapat akan terus bermasalah. Dan ianya tidak mewakili rakyat, kerana lebih 75% rakyat yang berdaftar mengundi tidak memilih kerajaan berkenaan, ya, atau tidak memberi mandat kepada kerajaan berkenaan, ya. Komen Rafizi menang, Kamal Zairuddin, komen Rafizi menang timbalan PKR. Setakat yang saya baca dia belum menang lagi, tetapi dia menghala ke situlah, mungkin akan menang. Itu saya tak ada komen lah, itu isu PKR, ya, saya tak ada komen. Adakah pembangkang akan bersatu PRU 15? Ini saya pun sudah pening. Saya pun sudah pening sampai saya tidak ingin komen lah isu pembangkang ni. Saya pun sudah pening dengan gelagat mereka, sikap mereka, ego mereka, macam-macam lah, ya. Okey, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.